Kadar bayaran letak kereta dalam hotel cahaya dihitung mengikut kadar berikut. Jadi sekarang dia kata Encik Zamuddin meletakkan keretanya dari masa ni hingga masa ni. Lepas tu suruh kita carikan jumlah bayaran dia. Pertama sekali kita nak tahu dia sudah letakkan kereta ni berapa lama. Jadi kita gunakan kaedah penolakan. Kita ambil 17.25 tolak dengan 0750. Okey. Kita tahu 25 tak boleh tolak dengan 50. Kita mesti pinjam dari depan. Bila dipinjam dari depan, kita dapat 60 di bahagian minit. Jadi 60 tambah dengan 25, kita dapat 85. Baru kita buat penolakan. 85 tolak 50, kita dapat 35. 16 tolak 7, dapat 9. Jadi kita kena genapkan dia sebagai 10 jam. 10 jam. Sebab walaupun dia tak cukup 1 jam, di belakang sini dia ada 35 minit kan. Walaupun dia tak cukup 1 jam, tapi tempat yang dia kenakan charge tu dia mesti dikira bayaran juga. Jadi 10 jam. Jadi kita nak tahu 10 jam bayaran dia berapa. 1 jam pertama atau sebahagian daripadanya, okey, dia kirakan RM6. Lepas tu setiap jam berikutnya hingga jam ke-6, 2, 3, 4, 5 dan 6. Dan jam yang seterusnya 7, 8, 9 dan 10. Maksudnya sini untuk ini 1 jam. Untuk ni 5 jam. Untuk ni 4 jam. Jadi bayaran dia enam kali 1 tambah 5 kali 5 tambah 3 kali 4. Nak letakkan kurungan pun boleh, tak letak pun tak apa. Letakkan RM di depan. Jumlah penduduk di Taman Gembira mengikut formula GT sama dengan ni. Dengan keadaan T ialah bilangan tahun. Diberi jumlah penduduk di Taman Gembira pada 1 hari bulan Januari ialah 25,000 orang. Buat kesimpulan secara didaktif mengenai jumlah penduduk Taman Gembira pada 31 hari bulan Disember 2016. Jadi kita nampak tarikh di sini dengan tarikh di sini tak sama. Susah kita nak buat bandingan. Jadi kita boleh buat sikit pengubahsuaian, iaitu 1 hari bulan Januari lepas 1 tahun, iaitu 31 hari bulan 12 2012. Ini adalah selepas 1 tahun. Jadi tarikh yang sama tapi selepas 1 tahun. 31 hari bulan 12 tahun 2013. Ini adalah tahun kedua selepas 2 tahun. Guna cara yang sama, 2014, 15, 16. 3, 4, 5 tahun. Jadi kita tahu
tarikh yang dia bagi itu adalah selepas 5 tahun. Jadi kalau ikut formula yang dia bagi, GT, di mana T ialah bilangan tahun, kita boleh gantikan T sama dengan 5. Lima kuasa 2, 25. Tambah 5 tambah 100. Ini sama dengan 130. Oke, 25, 13. Ini jawapan dia. Soalan B, pada tahun keberapakah penduduk Taman Gembira akan mencapai 77,500 orang? Jadi kita cuma gantikan GT sama dengan 77. 5 sifar-sifar. Gantikan dengan GT. Sebelah kanan persamaan. T kuasa 2 tambah T tambah 100. Kita cuma kena selesaikan persamaan ni sahaja. Jadi 775 sifar-sifar bahagi dengan 25 sifar sama dengan T kuasa 2 tambah T tambah 100. Pecahan ni kita bahagi dengan 10 dulu. 10 bahagi dengan 25. $310. Okey. Kita tuliskan bawah 310 sama dengan T kuasa 2 tambah T tambah 100. Jadi 100 ni pindah ke sebelah kiri persamaan. Kita tolakkan saja. 310 tolak 100 sama dengan T kuasa 2 tambah T. Tuliskan dalam persamaan bentuk arm. Jadi sekarang kita nak cuba selesaikan persamaan ni dengan cara pemfaktoran. Tapi nombor yang kita ada ni sangat besar. Biasanya dia persamaan yang kita dapat tu adalah satu persamaan yang boleh difaktorkan. Jadi kita nak tahu faktor dia, apakah faktor yang patut kita pakai. Jadi ikut sifar yang kita sudah belajar, okey, 12 kali 12 dapat 144. Ini sifar yang kita sudah hafal. Jadi kalau lebih besar daripada tu, 210 lebih besar daripada 144, kita boleh ambil 13 kali 13. Okey? Dapat 169. 14 kali 14. Cuba darabkan. 4 kali 4, 16. 196. Lepas tu 15 kali 15. 225. Sudah lebih besar daripada 210. Jadi kita tahu mesti antara 14 dengan 15. Kita cuba dengan 14 kali 15. 5 kali 4, 20. 210. Jadi kita tahulah. Okey, mesti 14 kali 15. Jadi kita boleh tuliskan dia sebagai 1, 1,
14, 15. Darab silang 14, 15. Nak dapatkan positif 1, kita ambil positif 15 tolak 14. Positif, negatif. Jadi, kita tuliskan dia sebagai T tolak 14 kali T tambah 15 sama dengan sifar. Selesaikan persamaan, kita dapat dua kesimpulan, iaitu T sama dengan 14 ataupun T sama dengan negatif 15. Tapi, oleh sebab T ialah bilangan tahun, mesti lebih besar daripada sifar, iaitu merupakan satu nombor positif. Takkan kita ada tahun negatif 15, tahun ke negatif 15. Tak ada. Jadi, ini sudah ditolak. Jadi, kita boleh tuliskan T sama dengan 14. Soalan nombor 3. Bilangan kelahiran bayi di sebuah negara pada tahun 2014 ialah ni. Bilangan kelahiran bayi dari tahun 2015 hingga 2017 membentuk satu pola seperti yang berikut. So, kita rujuk terus pada jadual ini saja. Bina rumus berdasarkan pola bilangan kelahiran bayi. Jadi, kita boleh bandingkan bilangan dia dari tahun ni ke tahun ni. Bilangan kelahiran sudah turun 15,000. Dari sini ke sini juga turun 15,000. Sini ke sini pun sama. Maksudnya, bagi kalau kita nak tuliskan rumus, dia mesti mula dengan nombor ni. 5, 3, 6, 1 sifar-sifar. Lepas tu, untuk setiap satu tahun, dia akan tolak 15,000. Setiap satu tahun kan. Ini tahun yang pertama, selepas satu tahun, selepas 2 tahun, selepas 3 tahun. Dia mula dengan tahun ke sifar. Jadi, kita boleh letakkan N di depan. Maksudnya, selepas 1 tahun, kita ambil N, darabkan dengan 15,000. Okey, selepas 2 tahun, kita ambil 2 kali 15,000. Lepas 3 tahun, kita ambil 3 kali 15,000. Dan seterusnya. Dan N sama dengan sifar 1, 2, dan seterusnya. Sekiranya bilangan kelahiran bayi dalam negara tersebut mengikut pola seperti di atas bagi 5 tahun yang seterusnya, anggarkan bilangan bayi yang dilahirkan pada tahun 2021. Jadi 2017, 18, 2019, 2020, 2021. Ini sifar 1, 2, 3. Ini tahun ke-4, 5, 6 dan ke-7. Ini tahun yang ke-7. Jadi bilangan kelahiran bayi kita boleh gunakan formula yang kita dapat di sini. Kita ambil, kita tuliskan jawapan. Bilangan bayi yang dilahirkan, sama dengan 5, 3, 6, 1 sifar-sifar tolak 7 kali 15,000. Ini kita boleh gunakan kalkulator. Dapat jawapannya. Soalan nombor 4. Lengkapkan jadual berikut. Sin 60. 60 kat sini. Jadi, sisi yang bertentangan bahagi dengan hypotenuse. Kita ambil sisi yang bertentangan bahagi dengan hypotenuse.
itu adalah takrif bagi sin. Okey, kita ambil Y bahagi dengan Z. Cos 30 kat sini. Okey. So cos ialah sisi bersebelahan bahagi dengan hypotenuse, iaitu Y per Z juga. Sin 40 kat sini. Sin adalah sisi yang bertentangan bahagi dengan hypotenuse, P per R. Cos 50 kat sini. Cos ialah sisi yang bersebelahan bahagi dengan hypotenuse, sama juga P per R. Sin 20 kat sini. Sin adalah sisi yang bertentangan bahagi dengan hypotenuse, iaitu A per C. Cos 70 kat sini. Cos ialah sisi bersebelahan bahagi dengan hypotenuse, iaitu A per C juga. Bahagian B, perhatikan hubungan antara sudut dengan nisbah fungsi sinus dan kosinus bagi setiap pasangan sudut di atas. Bina satu kesimpulan secara induktif bagi hubungan antara fungsi sin theta dengan cos 90 darjah tolak theta. Jadi untuk soalan-soalan di atas ni, okey, kita dapat kesimpulan dia lah. Okey, sin 60 sama dengan ni. Ini sama dengan ni. Maksudnya sin 60 dengan cos 30 sama. Sin 60 darjah sama dengan cos 30 darjah. Sin 40 darjah yang sebelah sini, okey, sama dengan cos 50 darjah. Dan sin 20 sama dengan cos 70. Jadi kita boleh nampak sini ada satu trend. Okey. Nombor di sebelah kanan di sini 30 darjah, dia sebenarnya boleh dituliskan sebagai 90 tolak 60. 90 tolak 60 darjah, kita dapat 30 darjah. Ini bersama. Macam mana kita dapat 50 darjah? Kita ambil 90 darjah tolak dengan 40 darjah. 40 sini. Okey. Ini bersama 90 darjah tolak dengan yang ni. Tolak 20 darjah. Jadi kita boleh dapat satu kesimpulan secara amnya. Okey, kita boleh tuliskan sin theta sebenarnya sama dengan cos 90 darjah tolak theta. Ini adalah kesimpulan am kita lah. Kita buat secara induktif. Bahagian C diberi sin 80 sama dengan ni. Berdasarkan kesimpulan induktif pada soalan B di atas, nyatakan nilai cos 10. Jadi sin 80 darjah sama dengan cos 90 darjah tolak 80 darjah. Kalau ikut formula di sinilah. Jadi kita boleh tuliskan 90 tolak 80 ialah 10 darjah. Soalan tanya, nyatakan nilai cos 10 darjah. Mesti sama dengan sin 80, iaitu 0.9848.